Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria, salam Selangor. Anda bersiaran bersama saya Marniza Osman, di mana kali ini kami bersiaran luar dari Masjid Kampung Raja Uda Kelang, di mana saya hari ini bersama satu daripada 12 pihak berkuasa tempatan di negeri Selangor ini, iaitu Majlis Perbandaran Kelang, iaitu dalam paparan PBT pada minggu ini. Salam Selangor. Alhamdulillah, di sini di Masjid Kampung Baru Kampung Raja Uda ini kami bersama dengan pemangku yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kelang, iaitu Tuan Haji Muhammad Ihsan Mukri. Assalamualaikum Tuan Haji. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Salam Selangor di TV Selangor ini. Mungkin secara ringkasnya boleh Tuan Haji terangkan program untuk hari ini. Program hari ini program prihatin MPK dengan warga Kelang. Warga Kelang kita rujuk, maksudnya pelanggan kita, customer kita. So kita nak bersama sebagai satu pasukan, teamwork kena ada. So bila teamwork dah ada, kita buat program mudah, sangat mudah. So pagi ni walaupun program sangat simple, sangat ringkas, tapi kita ada 3 program. Satu program MPK Prihatin bersama warga Kelang. Yang kedua, Lokal Agenda 21. Ini berkaitan dengan perancangan bandar, perbandaran di Kelang. Dan yang ketiga, program pengindahan masjid. Bermakna kita MPK nak bersama masjid, dan ini masjid yang pertama dalam program pengindahan masjid. Kalau boleh, lepas ni kita tiap-tiap minggu nak buat pun boleh. Bersama cantikkan Kelang. Sudahnya besok bermula pada masjid cantik, lepas tu pergi ke kampung. Contoh ni masjid Kampung Raja Uda, lepas tu kampung sini jadi ceria. So jadi contoh, dan kalau boleh Kampung Raja Uda menjadi pioneer project lah, supaya jadi contoh kepada program perintis pada program lepas ni. Okey Tuan Haji. Tuan Haji ada menyebut program MPK Prihatin Masjid Kampung Raja Uda dan juga program di bawah Lokal Agenda 21 Majlis Perbandaran Kelang. Mungkin adakah mungkin mekanisme ini akan berterusan, dan juga adakah program bersama MPK Prihatin bersama Masjid Kampung Raja Uda ini adalah program yang pertama kali dianjurkan? Dari segi program prihatin bukan program yang pertama. 2-3 tahun lepas kita dah buat dekat Pulau Indah pun kami buat. Kami bersama berbuka puasa dengan orang kampung. So cuma hari ni fokus dia pengindahan masjid. So kita nak tanam pokok dekat masjid bersama Jabatan Taman daripada MPK. Macam saya maklumkan tadi, ini contoh yang pertama. So kalau jadi, so kita akan kembangkanlah. Mungkin tiap-tiap mukim, tiap-tiap zon ikut zon ahli majlis ke, ada 24 zon. So tiap-tiap zon kita buat program macam ni. Sekurang-kurangnya kami bagi percuma. Bunga yang saya cuba indahkan Kelang, bunga rolia, bunga heliconia, bunga kemboja putih, bunga busida, pokok busida ada tanam kat sini tu. Kalau ini semua ditanam dekat Kelang, sudahnya Kelang besok cantik. Itu selaras dengan logo kita, Kelang Indah Permai. Itu dia. Dan program ini juga merapatkan silaturahim di antara setiap golongan masyarakat, terutamanya di pihak MPK sendiri bersama dengan golongan masyarakat di bawah Majlis Perbandaran Kelang, dan juga orang kata masyarakat kampung itu sendiri. Kadang-kadang tu susahlah orang kata, ada dengar orang kata cakap-cakap orang kata mulut-mulut orang kampung ni kan, bila MPK nak sampai ke kampung ini kan. So hari ini MPK datang jelajah setiap orang kata setiap pelosok di bawah kawasan pentadbirannya itu sendiri, dan mungkin selepas ini ada program-program sebegini lagi Tuan Haji di pihak MPK. Ini program turun padang. Yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara pun yang baru, Dr. Ali Hamzah sebut turun padang. Kaki tangan kerajaan Pegawai Awam turun padang. Cerita lama kan turun padang, tapi kesan dia sangat bagus. Macam hari ni dengan anak yatim, kita mendidik dia. Awal-awal jom sama-sama kita tanam pokok, kita didik bersama jawatankuasa masjid. Ini cara kami bersilaturahim tadi kan. Itu dituntut oleh agama, dituntut oleh Rasulullah. So kita sambil beramal. Terima kasih.
Dan juga program gotong royong menanam pokok dan seumpamanya ini sebenarnya kadang-kadang tu dipandang remeh lah oleh sesetengah golongan masyarakat. Mungkin ni dikatakan simple je, tak diamalkan selalu dan dianggap mungkin sebagai program yang kecil, yang biasa, aktivitinya pun orang kata yang biasa-biasa, yang senang untuk dilakukan. Tetapi sebenarnya implikasi untuk program-program ini besar dan memberi impak yang besar, khususnya kepada golongan-golongan anak-anak kecil. Untuk hari ini kita nampak anak-anak yatim ini diberi pendedahan untuk cara-cara menanam pokok, membersihkan masjid, menjaga masjid itu sendiri. Dan mungkin pandangan dan juga harapan Tuan Haji sendiri di pihak MPK untuk anak-anak yatim ini teruslah orang kata bersikap yang positif dalam mengimarahkan masjid ini. Impact tadi kan, satu impact fizikal kan. Hari ni kita nampak tanam pokok tu naik kan. Tapi yang kedua impact lagi besar. Niat kita beramal tadi kan. Ini pensucian rohani. Kita didik anak-anak yatim. Itu amal. Itu impact lagi besar. So dua objektif sekurang-kurangnya kita dah capai. So harapan kita akan teruskan program ni bersama warga Kelang keseluruhannya, supaya cantikkan Kelang, bersihkan Kelang. Ini baru hari ini usaha cantikkan Kelang, belum bersihkan Kelang yang masih orang kata sampah perlu dikurangkan. Bila sampah kurang, bajet untuk kita mengutip akan turun. Bila turun bermakna kita buat penjimatan. Bila jimat, itu dituntut oleh agama. Dan mungkin Tuan Haji kita pun nak dekat menyambut ni untuk sambutan Aidiladha tak lama lagi, dalam masa 2 atau 3 minggu ni. Mungkin di pihak MPK sendiri ada program yang dianjurkan semasa Aidiladha nanti. Mungkin Tuan Haji boleh war-warkan di program kami Salam Selangor ini. Di MPK, anggota kerja MPK, kami ada Persatuan Kebajikan yang beragama Islam, dipanggil Pekerti. So ini memang aktiviti tiap-tiap tahun. Kaki tangan yang nak berkorban pada Raya Korban, kami ada upacara korban dan tahun ni kami buat. Dan kepada semua penonton setia TV Selangor, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga diberkati Allah mereka yang menunaikan fardu haji. InsyaAllah kami doakan, MPK keseluruhannya doakan kepada warga MPK yang menunaikan fardu haji mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji, jutaan terima kasih daripada kami di TV Selangor kerana sudi untuk bersiaran bersama dengan Salam Selangor untuk program bersama pihak Salam Selangor Tuan Haji bersama pihak berkuasa tempatan. InsyaAllah di lain waktu kita akan bertemu lagi untuk kami war-warkan kepada seluruh rakyat Selangor sebenarnya program-program yang dijalankan oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang. InsyaAllah boleh Tuan Haji, kerap-kerap datang. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini bersiaran dari Masjid Kampung Raja Uda Kelang. Kembali lagi. Memang menjadi tanggungjawab setiap pemimpin untuk memastikan mereka menetapkan misi mereka dalam tugas mereka memimpin rakyat, dan misi ini hendaklah berkaitan rapat dengan kepentingan rakyat, dengan kebajikan rakyat, dengan kesejahteraan rakyat. Dan untuk memastikan misi dapat disempurnakan,
pemimpin itu harus meyakinkan rakyat bahawa misi itu adalah misi yang relevan. Dan untuk meyakinkan rakyat, pemimpin itu memerlukan karisma. Dan karisma itu bukan sesuatu yang boleh dididik, boleh ditunjuk ajar. Karisma itu mesti berasaskan kepada pengetahuan, kebijaksanaan dan juga dedikasi pemimpin berkenaan. Jadi sekiranya pemimpin itu mempunyai dedikasi, mempunyai semangat untuk sentiasa menambah pengetahuan mereka, mempertajamkan lagi kepakaran mereka, sudah tentu berhasillah karisma kepada pemimpin itu bagi meyakinkan rakyat bahawa misi yang telah pun dirangkakan itu adalah misi yang relevan untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Kemudahan cuti tambahan. Tahukah anda di Selangor, kemudahan cuti tambahan diselaras kerana keluarga anda berhak diutamakan. Bagi Kerajaan Negeri Selangor, keluarga adalah unit masyarakat yang paling penting baik dari segi sosial, ekonomi dan pembangunan modal insan. Lantas, antara kemudahan cuti tambahan yang disediakan adalah cuti bersalin selama 90 hari, cuti 14 hari untuk suami yang isterinya bersalin dan cuti kematian suami selama 30 hari. Ingat, setiap langkah bermula dari rumah dan berakhir di rumah. Untuk keterangan lebih lanjut, layari mes.selangor.gov.my. Kerajaan Negeri Selangor memelihara kebajikan anda hingga ke akhir hayat. Baru mendirikan rumah tangga, ingin membahagiakan anak dan isteri anda? Di zaman ini, mencari rumah bukanlah mudah. Memperkenalkan Rumah Prima. Anda mampu memiliki rumah ini jika gaji anda setinggi 3,000 hingga 6,000 sebulan. Hanya 3 bilik rumah ini untuk pembeli pertama. Pemilik rumah kos rendah, belum tentu rumah ini menjadi milik anda. Apa maknanya ini semua? Jangan gusar. Kita ada rumah mampu milik. Kerajaan Negeri Selangor prihatin. Dengan pendapatan sekecil 2,500 sahaja, rumah ini mampu menjadi milik anda. Pilih berapa bilik yang anda mahu. 1, 2, 3, 4 pun boleh. Pemilik rumah kos rendah, rumah ini milik anda dan keluarga tersayang. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor. Kerajaan Negeri Selangor memelihara kebajikan anda hingga ke akhir hayat. Baiklah, terima kasih untuk anda yang terus setia menonton Salam Selangor. Kembali lagi bersama dengan Niza sekarang ini yang bersiaran luar dari Kampung Raja Uda, di Masjid Kampung Raja Uda, untuk bersama-sama dengan pihak Majlis Perbandaran Kelang dalam program Prihatin Majlis Perbandaran Kelang, di mana tadi Niza bersama dengan pemangku yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kelang, iaitu Tuan Haji Ihsan Mukri. Sekarang ini Niza bersama dengan Nazir Masjid Kampung Raja Uda ini, iaitu Tuan Haji Ismail Arsyad. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama dengan kami di dalam Salam Selangor. Program ini mungkin Tuan Haji boleh ceritakan secara ringkasnya perasaan Tuan Haji sendiri dengan adanya program yang dianjurkan oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain. Pertama, saya sebagai Nazir Masjid Kampung Raja Uda dengan semua ahli jawatan kuasanya mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah pada Majlis Perbandaran Kelang, khasnya pemangku yang di-Pertua, kerana dapat turun menziarahi Masjid Kampung Raja Uda dan di dalam masa yang sama membuat program
menanam pokok dalam usaha menghijaukan bumi, dan juga boleh juga dipanggil sebagai lokal agenda 21, di mana program ini bukan saja bersama Majlis Perhimpunan Kelang tetapi juga bersama dengan jabatan-jabatan lain, contohnya Jabatan Agama Islam Daerah, Pejabat Daerah Kelang, dan juga daripada ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Raja Uda bersama anak-anak yatim. Mungkin Tuan Haji boleh orang kata secara ringkasnya lah, MPK sebenarnya membuat program prihatin, program bersama dengan masyarakat di kawasan di bawah pentadbirannya. Harapan Tuan Haji sendiri, mungkin ada pihak-pihak lain yang ingin berurusan dengan pihak Masjid Kampung Raja Uda ini untuk sama-sama mengimarahkan masjid. Mungkin boleh Tuan Haji lafazkan di sini. Okay. Pertama, Majlis Perhimpunan Kelang memang telah pun melancarkan MPK Prihatin sejak tahun lepas, tetapi tahun ini kita luaskan lagi program tersebut pada program MPK Prihatin Masjid, di mana MPK turun ke masjid-masjid untuk membuat program, bukan saja lawatan tetapi membuat program. Jadi kepada masjid-masjid di dalam daerah Kelang khasnya boleh melakukan program ini bersama MPK, dan MPK bersedia untuk membantu program ini di dalam menjayakan, pertama dan menjayakan program hijaukan bumi, terutama di kawasan masjid dahulu. Kemudian kita boleh luaskan ke kampung-kampung, dan akhirnya Kelang akan menjadi hijau. Jadi itulah matlamat kami untuk menghijaukan bumi. Mungkin di Masjid Kampung Raja Uda ni adakah program sebegini selalu diadakan di sini, atau ada program-program lain yang sentiasa dilakukan saban minggu, saban bulan dan juga seterusnya? Program-program masjid memang boleh dikatakan diadakan setiap minggu dan juga setiap bulan, tetapi program bersama jabatan memang jarang kita lakukan. Jadi ini adalah kali pertama kita bersama Majlis Perhimpunan Kelang bersama dengan pejabat daerah dan juga bersama pejabat agama Islam daerah Kelang. Jadi ini adalah satu program pertama kita gabungkan masjid dengan jabatan-jabatan kerajaan di Kelang ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana semua terlibat di dalam usaha kita mengimarahkan masjid, dalam usaha kita menceriakan masjid, dalam usaha kita supaya kawasan masjid nampak perasananya nyaman, aman dan tenteram. Dan sehingga mungkin selepas ini dengan keindahan yang dilakukan di masjid ini, orang ramai boleh datang, orang kata tak adalah terasa macam panas sangat, pokok dah ada selepas ini kan. Dan juga anak-anak yatim ini mungkin orang kata diberi pendedahan yang lebih luas mengenai cara-cara penanaman pokok, nak mengimarahkan masjid, selalu sentiasa datang ke masjid ini, kerana di masjid sebenarnya banyak program yang dilakukan kan, bukan saja untuk orang kata nak bersolat, nak mendengar ceramah. Sebenarnya banyak program-program yang orang kata aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di dalam masjid. Dewan pun dah luas kan. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama dengan kami. InsyaAllah di lain waktu kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama kepada TV Selangor. Terima kasih. Assalamualaikum bro. Salam. Lama tunggu kan? Oi, lama kamu pergi mana? Asal kamu lambat, Den? Selalu engkau yang cepat. Jangan marah, Mat. Hari ni kau nak mancing berapa lama dalam kolam ni, kau main lah. Aku settle semua, Mat. Wah, dapat durang rontoh ke? Selalunya aku yang kena belanja kau. Nah, kau tengok ni, Mat. Kau tengok ni sekarang ni, Mat. Kau tengok sekarang ni kat Selangor kini ni. Kau baca sekarang ni. Kau tengok ni, Selangor kini sekarang ni. Nampak tak? Apa dia orang cakap? Nampak ni? Kau nampak ni? 10,000 rakyat Selangor ni mati hak milik tanah, Mat. Biar betul, Den. Betul, bro. Bapak aku tu hari dapat borang 5A. Borang 5A tu borang apa? Borang 5A tu, Mat, adalah borang mengatakan permohonan kita untuk hak milik tanah telah diluluskan. Maknanya tanah kampung yang selama ini bapak aku duduk itu tanah tol, betul tak? Tanah tol. Jadi sekarang ni tanah tol tu dah dibagi hak milik oleh Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat telah menolong kita menjadi hak milik kita sendiri daripada tanah tol tu. Oh. Dilulus oleh Maknanya tanah yang ayah kau duduk sekarang ni dah jadi hak milik dia lah. 100%. 100%. Bayar premium 1,000 je, Mat. 1,000 je bayar premium, Mat. Kau tengok, Mat. 1,000 je bayar premium. Dulu, Mat, bapak aku 3 MB, Mat, minta tanah tak dapat keluar masuk pejabat DO. Hampir orang tu. Kesian aku tengok. Bagus. Ha. Bapak aku dulu ada juga mohon.
30 tahun. Tapi sampai sekarang tak dapat. Kena mohon lah, Mat. Kena mohon lah skim ni, Mat. Tapi tak boleh, Den. Apa tak boleh pula? Pak aku duduk di Johor. Patutlah. Itu sebabnya beruntung kita menjadi rakyat Selangor. Banyak kemudahan dia tu. Kebajikan hingga ke akhir hayat. Masa anda baik, anda ada tabung warisan anak Selangor. Sebagai permulaan, RM100 di dalam akaun anda. Bila anda kanak-kanak, anda ada tuisyen rakyat percuma. Jangan lupa, beasiswa Yayasan Selangor juga ada. Bila anda dewasa dan memasuki universiti, anda ada hadiah anak masuk universiti yang bernilai RM1,000. Anda juga ada tabung pendidikan anak-anak pekerja ladang. Pinjaman tanpa faedah, pinjaman pelajaran Selangor juga disediakan. Ada skim kesihatan wanita dengan mendapat pemeriksaan mamogram secara percuma. Ada juga projek rumah mampu milik untuk mereka yang berkeluarga. Bukan itu sahaja, 20 meter padu air percuma juga diberikan kepada pengguna. Mereka yang berminat untuk berniaga boleh memohon skim mikrokredit Selangor. Jo Shopping untuk warga emas turut disediakan menerusi skim mesra usia emas. Rawatan dialisis percuma dan skim hairat kematian untuk pewaris juga disediakan. Untuk keterangan lebih lanjut, sila layari mes.selangor.gov.my. Ingat, Kerajaan Selangor memelihara kebajikan anda hingga ke akhir hayat. Mimba Skim Mikrokredit Miskin Bandar. Tahukah anda, skim mikrokredit miskin bandar atau Mimba diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah di kawasan bandar. Bantuan dalam bentuk pinjaman keuangan tanpa faedah ini adalah untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan membuka perniagaan dan perusahaan kecil-kecilan. Selain suntikan untuk perusahaan dan perniagaan kecil-kecilan, Mimba juga memperkenalkan pakej kios mudah alih dan produk niaga terpilih. Sehingga awal 2012, peruntukan sebanyak 5.1 juta telah dilaburkan untuk membantu lebih 2,593 peserta Mimba. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai Mimba, anda boleh layari mes.selangor.gov.my. Ingat, Kerajaan Negeri Selangor memelihara kebajikan anda hingga ke akhir hayat. Perancangan yang baik tidak ada artinya kalau pelaksanaan itu tidak dengan penuh disiplin. Mendepani 122 tahun sebagai pihak berkuasa tempatan atau PBT, Majlis Perbandaran Kelang MPK telah mengekalkan kecemerlangan yang berterusan dan menjelang 2012, warga MPK sentiasa bersikap positif dan optimis terhadap hasratnya untuk menjadi bandaraya cemerlang.
permintaan dan tuntutan warga Klang dalam pelbagai aspek perbandaran sememangnya telah menjadi perhatian MPK, termasuk ahli majlis, pegawai dan kaki tangan yang begitu komited dalam mengejar status bandaraya dalam jangka masa 3 tahun lagi. Pelbagai program yang direncana menerusi program MPK Prihatin seperti program yang menitik beratkan aspek keselamatan, majlis dialog penduduk di Taman Kapar yang menampilkan pelbagai jabatan untuk memudahkan gerak kerja MPK, operasi premis haram, seminar pemeliharaan haiwan, program turun padang bersama ahli majlis, Ops Kutu Sampah sekitar Klang, membuka kaunter MPK Prihatin di Meru dan pelbagai lagi program dilaksanakan. Makluman mengenai hebahan program-program MPK Prihatin ini juga turut dimuatkan di laman web rasmi Majlis Perbandaran Klang menerusi www.mpklang.gov.my. Aduan, cadangan dan pendapat daripada masyarakat setempat juga merupakan aras yang digunakan MPK dalam membuat penilaian terhadap sistem perkhidmatan majlis dan ternyata ia memberikan impak yang cukup berkesan. Sehubungan itu, talian mesra MPK juga boleh dihubungi menerusi talian 03 3375 5555 atau di 03 3371 6044. Penggunaan email bagi sebarang aduan ialah melalui aduan.mpklang.gov.my atau terus ke Majlis Perbandaran Klang, Bangunan Sultan Alam Shah, Jalan Pandamaran 41675, Klang, Selangor, Darul Ehsan. Saya rasa kalau ikut aktiviti teman pokok ni agak berbaloi daripada membuang masa daripada melepak dan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Okey, untuk pengetahuan berkenaan dengan masjid dengan kerjasama MPK, rasa baguslah program-program ni diadakan. Kalau boleh program ini dikerapkan ada. Macam contoh pada hari ini anak-anak muda, tuan-tuan golongan remaja turun sama-sama membantu pihak masjid dan pihak MPK lah. Dan diharap MPK banyak lagi buat program-program sebegini. Tak semestinya tanam pokok, mungkin buat program macam Kiamulai, program remaja. Dan satu lagi berkenaan dengan bagaimana pihak remaja ke masjid, memang tak dinafikan agak sukar lah untuk menarik golongan-golongan remaja ni ke masjid. Tapi masa di masjid lama, JK lama ada dah buat program-program seperti Kompang, Mahabat. Alhamdulillah tarikan tu ada. Cuma remaja ni bila peringkat dia dah masuk ke alam dewasa, ke 19-20, dia akan kurang. Masa dia golongan masa sekolah tu, Alhamdulillah golongan tarikan dia ke masjid tu memang ketara lah. Contoh adik-adik ni kan, memang sentiasa ada ke masjid. Tapi bila dah meningkat remaja, maksudnya dah ke 20 ke atas tu, dia mula kurang. Dan kita cuba, saya sebagai JK Pemuda Masjid, cubalah untuk menarik tapi agak sukar dengan berbagai-bagai masalah lah kan, dengan sebab dia orang dah bekerja, ada yang dah belajar. Bila dah habis tamat persekolahan tingkatan 5, dia sambungkan belajar ke universiti. Universiti tu agak susah. Yang ada ni adik-adik ni lah yang masih sekolah ni, tapi alhamdulillah lah dia orang masih ni. Muka-muka ada juga pelapis. Inilah satu tempat titik tolak mereka kan, apa selain daripada mereka bersemayam kat sini, kata tempat mereka beredah. Kadang-kadang dia main kompang kat sini, kadang-kadang training mahaban. Sebab kita kat sini pun ada kumpulan mahaban. Tapi untuk golongan dewasa lah. Tapi budak-budak ni kadang-kadang dia mengikut sama. Ada segelintir dia ikut sama. Memang dewan ni amat berguna lah pada kita. Terutama pada remaja lah, insyaAllah. Baiklah, berakhir sudah Salam Selangor untuk minggu ini bersama dengan pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran Klang atau MPK di dalam program MPK Prihatin Masjid Kampung Raja Uda Klang. Semoga paparan kali ini mungkin memberi lebih informasi kepada anda di mana program-program, antara program-program yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan, salah satunya ialah bersama dengan MPK. Dan mungkin sebarang pandangan mahupun cadangan daripada anda untuk kami di Salam Selangor ini, anda boleh hantarkannya menerusi email rasmi Salam Selangor iaitu salamselangorku@gmail.com atau menerusi Facebook dan Twitter rasmi
TV Selangor dengan cariannya adalah Media Selangorku. Hingga kita bertemu lagi di paparan yang akan datang bersama dengan saya Marniza Osman, sama ada di dalam segmen pihak berkuasa tempatan ataupun di dalam segmen wanita. Nantikan paparan yang lebih menarik bersama dengan kami. Assalamualaikum dan salam hormat.